وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا زدنا علما نافعا مباركا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita selepas kita bercuti selama lebih daripada 1 bulan sempena cuti hujung tahun bulan Disember yang lalu. Hari ini insya-Allah kita akan meneruskan pengajian kita dan insya-Allah kita akan masuk ke muka surat. Ke surat berapa? 459. Baik. Bab yang seterusnya. Bab yang seterusnya, para jemaah yang dirahmati Allah, kita sedang kupaskan bersama. Kita sedang kupaskan bersama mengenai babus saum. Bab yang membincangkan tentang perkara-perkara yang berhubung kait dengan puasa, dan hari ini kita meneruskan pengajian kita dalam bab seterusnya mengenai puasa-puasa sunat. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, apabila kita mengatakan tentang puasa-puasa sunat, apakah jenis puasa-puasa yang kita disunatkan untuk melaksanakannya? Atau bilakah hari-hari yang kita disunatkan untuk berpuasa? Itulah perkara yang bakal kita kupaskan hari ini. Adakah kita disunatkan berpuasa pada malam Isra' dan Mi'raj? Adakah kita disunatkan berpuasa pada 1 hari bulan Muharram? Adakah kita disunatkan berpuasa pada 15 hari bulan Sya'ban? Adakah kita disunatkan berpuasa pada 2, 3, 4, 5, 6, 7 Syawal? Perkara-perkara itu insya-Allah akan kita kupaskan dalam bab ini. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, bab seterusnya puasa sunat, penulis memulakan perbincangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggalakkan kita berpuasa pada hari-hari berikut. Bilakah hari-hari yang kita disunatkan berpuasa? Pertama, 6 hari pada bulan Syawal. Kita disunatkan berpuasa 6 hari pada bulan Syawal. Dan perkara itu telah kita maklumi. Ramai di antara kita memang mengamalkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, dan ramai di antara kita mengatakan, menamakan puasa itu sebagai puasa 6. Ya. Baik, kita lihat. Sekumpulan ulama hadis meriwayatkan, kecuali Imam Bukhari dan Imam Nasa'i, dari Abu Ayyub Al-Ansari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu 6 min Syawal, faka'annama shama ad-dahr." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian diikuti dengan 6 hari dalam bulan Syawal, maka seolah-olah dia telah berpuasa ad-dahr, yakni seolah-olah dia telah berpuasa sepanjang tahun. Jadi itulah hadis antara lain yang mensyariatkan, mensunatkan kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Menurut Imam Ahmad, ia boleh dilakukan secara berturut-turut dan juga boleh dilakukan tidak berturut-turut. Dan tidak ada keutamaan sama sekali
melakukannya secara berturut-turut ataupun tidak. Jadi sebagian ulama dalam mengatakan tentang 6 hari di bulan Syawal, ada yang mengatakan kita diberi pilihan nak berpuasa berturut-turut atau tidak berpuasa berturut-turut, tidak ada perbezaan. Ada sebagian ulama pula menggalakkan kita berpuasa berturut-turut. Sebagai contoh, penulis mengatakan, sedangkan menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i diutamakan melakukan secara berturut-turut sesudah hari raya. Baik, kita bincangkan. Di sana ada tak perbezaan antara pendapat Imam Ahmad, Imam Hanafi, Imam Syafi'i? Imam Ahmad katakan boleh berturut-turut. Tak ada beza antara nak buat berturut-turut atau tidak berturut-turut. Apa maksud berturut-turut? One after another. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia stop 7 ke stop 6? Stop 6. Kenapa stop 6? 6 hari. 6 hari jadi stop 6 Syawal. 1 Syawal puasa tak? 1 Syawal tak puasa. Jadi mula 2 hari bulan. 6 hari berapa habis? 7. Okay, alhamdulillah. Jadi ada tak perbezaan antara pendapat Imam Ahmad, Imam Hanafi, Imam Syafi'i mengenai berturut-turut? Sebenarnya tak ada perbezaan. Ya. Dalam mazhab Syafi'i pun tak dikatakan kita mesti melakukan berturut-turut. Kalau kita lihat, penulis menjelaskan, sedangkan menurut pendapat Imam Ahmad, mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i diutamakan, digalakkan. Digalakkan bila? Digalakkan melakukan secara berturut-turut sesudah hari raya. Berarti digalakkan. Kenapa digalakkan? Jadi kita lihat. Secara umum para jemaah yang dirahmati Allah, kembali kepada asal hadis. Rasulullah mengatakan, man soma Ramadan, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal. Barang siapa puasa Ramadan, kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal. Nabi tak katakan kemudian berpuasa hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Tak. Yang dituntut berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Bila nak berpuasa, terpulang. Terpulang. Nak berpuasa minggu pertama, silakan. Nak berpuasa minggu kedua, silakan dan seterusnya. Penting 6 hari di bulan Syawal. Ada sebagian jemaah dulu tak belajar, maka pada 2, 3, 4, 5, 6, 7 dia berpuasa. Alhamdulillah. Dia kata, orang kita katakan, mak saya hari ni dah sambut raya dah. Pasal dah habis puasa 6. Dulu tak belajar, dia puasa 2, 3, 4, 5, 6, 7, Alhamdulillah. Sekarang dah belajar, alah ustaz kata tak perlu 2 hari bulan. Bila-bila pun boleh. Minggu pertama tak puasa, minggu kedua tak puasa, minggu ketiga tak puasa, minggu keempat dah malas pula. Kemudian nak jalan raya, akhir-akhir raya, sampai 30 Syawal, habis. 6 hari bulan Syawal telah dilupakan. Kadang-kadang tak belajar banyak tu pun kadang-kadang lebih baik kalau dalam hal sedemikian. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, ilmu penting. Jadi yang penting apa para jemaah? 6 hari di bulan Syawal tak semestinya 2 hari bulan. Kita kena lihat kepada keadaan. Kita kena tengok juga, kadang-kadang masalah orang kita ni, hari raya jatuh pada hari Jumaat. 2 hari bulan, hari Sabtu, 3 hari bulan, hari Minggu. Just imagine lah, masyarakat kita dapat raya 3 hari. Oh, hebat. 3 hari. Kemudian, biasalah nak datang kaum kerabat, nak pergi rumah mak long, nak pergi rumah mak ngah, nak pergi rumah mak mertua sana, mak mertua sini dan sebagainya. Pergi jalan-jalan, datang rumah kita pula, kita ni geng baik kononnya. Tak apalah awak makan, saya puasa. Alamak, saya setahun sekali jumpa mak ngah ni. Nak makan sama-sama, mak ngah puasa pula. Tak apa, saya puasa.
Dalam hal sedemikian makna, tak puasa lebih afdal daripada puasa. Puasa kemudian pun boleh. Hari kedua ni raya ni, teman masyarakat, kaum kerabat, anak saudara dan ramai para tetamu datang. Meraihkan tetamu dengan berpuasa sunat, raikan tamu afdal. Makan bersama. Jangan puasa. Kemudian boleh puasa. Tapi ustaz tak sedap lah. Ni tak sedap kemudian. Ini pasal tak sedapnya pasal kita kurang ilmu. Tamu datang, raikan tamu itu lebih afdal. Raikan tamu. Bezalah kalau kita ni lone ranger. Hari raya seorang, hari raya kedua seorang, hari raya ketiga seorang, pagi tunggu petang, petang tunggu malam, malam tunggu pagi. Daripada aku tak buat apa-apa, puasa lagi baik. Alhamdulillah, silakan. Tapi kalau kita ni ramai kaum kerabat nak datang raya, hari raya kedua, hari Sabtu atau hari Minggu atau hari cuti, jangan puasa 6, tundakan. Itu lebih afdal. Jadi kita penting untuk memahami tentang mana yang disunatkan dan mana yang lebih disunatkan. Baik, jadi kita dah faham. Tak semestinya dimulakan dengan 2 hari bulan. Adakah kita kena mulakan seterusnya? Kita puasa 6 hari berarti Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat? Tak semestinya juga. Tak semestinya berturut-turut. Kalau kita terbiasa, kita memang lepas Ramadan, apakah antara tujuan hikmah kita disunatkan puasa 6 hari di bulan Ramadan? Di bulan Syawal. Antara hikmahnya. Bulan Ramadan kita berpuasa 30 hari. 29 atau 30 hari. Alhamdulillah. Bangun malam. Sebelum subuh bangun. Sahur. Makan. Alas perut. Kemudian berpuasa. Sepanjang hari, sepanjang bulan. Tak naklah sampai habis Ramadan, segala-gala kita lupakan. Jangan. Jadi maksudnya, momentum puasa tu kalau dapat kita teruskan. Lepas 30 hari Ramadan berpuasa, kemudian masuk bulan Syawal, dah sambut Id, dah sambut hari raya. 1-2 hari sambut raya, dah tak ada apa-apa, kita mula puasa. Jadi maksudnya, momentum puasa tu diteruskan. Kita puasa 1 hari, kemudian sambung nak raya atau sebagainya, kemudian puasa lagi, puasa. Jadi puasa 30 hari tadi tidak terputus. Langsung kita berterusan. Moga-moga selepas Syawal masuk Zulkaidah, kita tetap berpuasa sunat. Isnin Khamis. Masuk Zulhijjah, terus puasa sunat. Dapat momentum. Ini antara hikmahnya. Kita tak nak puasa 30 hari, masuk Syawal terus lupakan. Jumpa puasa lagi, Ramadan akan datang. Tak nak. Jadi kita nak biasakan puasa, dan apabila kita berpuasa tu selalunya lebih khusyuk, lebih tambah ibadah, berterusan. Itu antara hikmahnya. Maka ada sebahagian golongan, kalau memahami itu hikmahnya, bila dimulakan puasa sunat 6 hari di bulan Syawal, lepas Ramadan, jadi mungkin apa diambil? Diambil hari Isnin. Senin puasa, Khamis puasa. Minggu berikut, Senin puasa, Khamis puasa. Minggu berikut, Senin puasa, Khamis puasa. Seterusnya, masuk bulan Zulkaidah, dah terbiasa. Zulhijjah, Senin, Khamis. Ini lebih afdal daripada seseorang yang berpuasa 2 hari bulan, 3, 4, 5, 6, 7 Syawal, terus lupakan, aku dah puasa 6, sepanjang Syawal dah tak puasa, masuk Zulkaidah pun dah tak puasa, Zulhijjah terus dilupakan tentang puasa-puasa sunat. Kalau begitu halnya, jangan berterusan, mulakan pada bulan Syawal, Senin, Khamis. Teruskan puasa Senin, Khamis, seterusnya. Jadi seperti yang saya katakan, antara hikmahnya adalah untuk biasakan kita berterusan, berpuasa sunat dan melakukan amalan-amalan sunat.
Cuma kalau seperti saya katakan, kita tengok iman kita lah. Tepuk dada tanya iman. Kita kalau nak mula, tak apa Ustaz, saya tak payah puasa nanti. Senin, Khamis. Minggu pertama, Senin puasa, Khamis puasa. Minggu kedua, Senin, terus alamak, tempat kerja, company ajak lunch pula. Tu tak jadi puasa. Khamis pula, Mak Jah ajak pergi jalan-jalan pula. Terus minggu depan, kalau macam gini halnya, terus dah ring the bell. Minggu berikutnya dah tak payah. Awak kategori jangan ikut macam ini. Tak kuat iman, tak istiqomah. Habiskan nanti. Nanti kalau geng gini selalunya sampai akhir Syawal, last 6 hari. Nak elakkan first 6 hari, awak buat last 6 hari. Betul-betul dah last 6 hari, hari terakhir jatuh hari Minggu tu nak jalan pula. Habis 6 hari. Betul kan? Jadi kita kena bijaklah para jemaah. Jadi kalau dapat, tak naklah lagi kisah hari raya kedua, hari ketiga jatuh Sabtu ke Minggu ke hari cuti terus kaum kerabat kita datang rumah kita, kita hidang, terus kita action baik, aku puasa. Itu tak baik namanya, bukan action baik. Jangan baik. Tak puasa lagi baik. Terus terang saya kata, tak puasa lebih baik. Bilakah tak puasa lebih baik? Ini dia tak puasa lagi baik. Kerana tujuannya kita raikan tamu. Dapat makan bersama-sama. Dahlah jumpa setahun tak sekali. Datang awak nak puasa, saya makan, awak tengok pula. Kan tak syok ke tak? Jadi kita raikan tetamu. Dan kita raikan tetamu tu, kalau boleh nak puasa tetapi memandangkan kita ada tamu, kita tak puasalah. Dapat 2 jenis pahala. Pahala innamal a'malu binniat, dan memang niat nak puasa. Dan pahala raikan tamu. Jadi contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Baik. Perkara seterusnya, Ustaz, seringkali ditanya oleh kaum muslimat. 6 hari di bulan Syawal, saya ni ada puasa qada. Pasal ketika Ramadan ma'zurah. Ketika Syawal ini, saya nak puasa sunat, puasa 6 ke nak puasa qada, mana lebih afdal? Pertama sekali, mengenai puasa 6 yang kita katakan puasa 6, sebenarnya there is no such thing as puasa 6. Tak ada puasa 6. Ini orang Melayu saja namakan. Dia puasa 6 hari di bulan Syawal yang kita telah belajar. Alhamdulillah. Baik. 6 hari di bulan Syawal. Puasa sekarang saya ni ada qada 7 hari. Pasal ma'zurah ketika Ramadan uzur. Kemudian puasa 6 hari. Saya nak utamakan puasa qada atau nak utamakan puasa sunat? Jadi bagaimana? Ada pula katakan, Ustaz, boleh tak saya merge? Saya cantumkan niat puasa sunat dan niat puasa qada. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah. Secara umum, antara yang wajib dengan yang sunat, kita perlu utamakan yang wajib. Contoh, kita tahu ganjaran solat sunat. Solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Maka setiap hari kita lakukan 2 rakaat solat sunat subuh tak tinggal. Lepas solat 2 rakaat, baru kita tunaikan solat fardu subuh. Tetapi pada hari ini, kita bangun lewat. Kita bangun pukul 6.47. Terbit matahari pukul 6.59. Tinggal 10 minit kita bangun. Kita pergi toilet berwuduk 4 minit. Basuh muka semua. Keluar dan 6.54. Tinggal 5 minit. Yang sunat kalau kita buat, kita tertinggal yang wajib. Nescaya pada ketika itu, walaupun ganjaran solat sunat sebelum subuh khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya, tetapi tak akan sama pahala solat fardu dengan pahala solat sunat. Yang sunat tak akan melebihi pahala solat fardu. Kalau
2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Cuba kita bayangkan bagaimana pahala solat fardu subuh tak terkata. Tak terkata. Lebih baik daripada yang baik tadi. Maka jangan sampai kita nak kerjakan yang sunat, tertinggal yang fardu. Dalam hal sedemikian, tinggal 4 minit sebelum terbit matahari, tinggalkan solat sunat, terus buat solat fardu. Okey? Clear. Kembali kepada masalah solat 6 hari berpuasa. Memandangkan hal sedemikian, kalau kita memahami pentingnya solat fardu dibandingkan dengan solat sunat, pentingnya puasa wajib dibandingkan dengan puasa sunat, nescaya apabila kita ada peluang pada bulan Syawal, utamakan qada puasa Ramadan. Kita ada 7 hari puasa Ramadan qada. Pada bulan, sebaiknya usahakan lakukan yang qada tadi pada bulan Syawal. Ustaz, saya ni bukan iman kuat sangat lah Ustaz. Kalau saya dah puasa qada ni, saya nak jalan raya macam-macam tempat saya nak pergi. Dah tak ada bajet untuk hari kosong nanti Ustaz. Ada genap-genap hari ni, kalau setakat untuk 6 hari ni saya dapat plan. Kalau saya puasa qada, tak puasa sunat. Seorang ni, kalau dia puasa qada, dia tak dapat puasa sunat pada bulan Syawal. Mana lebih afdal? Ada dengar ustazah kata, nanti awak puasa sunat dulu pada bulan Syawal. Nanti bulan lain boleh puasa qada. Ada orang katakan merge dan sebagainya. Menjadi macam mana? Kalau bagi mereka, kalau dia puasa qada, dia tak dapat dan tak akan puasa sunat, lemah iman atau sebagainya, nescaya puasalah qada pada bulan Syawal. Tinggalkan puasa sunat. Kalau orang dah macam gini, 6 hari puasa qada, dia tak akan dapat puasa sunat, nescaya, percayalah. Kalau dia tak qada pada bulan Syawal tu, Syawal, Dzulkaidah, Dzulhijjah, Muharram, seterusnya, Safar ke, Rejab ke, Sya'ban ke, more often than not, selalunya, minggu terakhir, tu dia puasa. Dah tak ada time, itulah dia puasa. Jadi kita kena lihat. Satu lagi orang, Ustaz, tak perlu bimbang. Saya tak puasa qada Syawal. Nanti ketika musim Maulid ke, ketika Muharram ke, Dzulhijjah, saya akan puasa. Kalau begitu halnya, para jemaah yang dirahmati Allah, bagaimana yang puasa pada bulan Syawal, afdalnya puasa sunat atau puasa wajib? Sama juga halnya. Yang qada lebih afdal daripada yang sunat. Tinggalkan yang sunat, buat yang qada. Habis saya tak dapat fadilat puasa 6 Ustaz. Kembali kepada hadis, kita baca. Rasulullah mengatakan, man shoma Ramadan, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan, thumma atba'u sittan min Syawal, kemudian lalu diiringi dengan 6 hari di bulan Syawal. 6 hari apa? Puasa. Barang siapa puasa pada bulan Ramadan, kemudian diikuti berpuasa 6 hari. Puasa apa? Tak disebutkan. Siapa yang full Ramadan, puasalah sunat. Siapa yang ada qada Ramadan, puasalah yang qada. Yang penting puasa 6 hari. Betul kan? Tak dikatakan puasa sunat. Puasa 6 hari. Yang penting para jemaah, kalau kita nak qada dalam bulan Syawal, kalau nak dapat ganjaran ini, puasa 6 hari. Qada. Berpuasa qada 6 hari di bulan Syawal lebih afdal daripada berpuasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Jadi dah tak perlu fikir nak mana utama atau sebagainya. Kemudian saya dapat ganjaran tak, nak kena niat merge ke tidak? Tak perlu merge, tak perlu niat sedemikian. Pasal kita sengaja kita nak puasa qada, kita boleh puasa Dzulkaidah, kita boleh puasa Dzulhijjah, kita boleh puasa Muharram. Kenapa kita puasa pada bulan Syawal?
Kerana Rasulullah katakan, kerana ada hadis ini. Kerana kita memahami ada hadis ini, kita nak dapat ganjaran hadis ini, nak berpuasa 6 hari dan kita telah berpuasa 6 hari, automatically. Tak perlu nak merge dan memang ada niat kedua-dua niat tadi. Kita akan dapat kedua-dua ganjaran. Kemudian kita, ataupun sama juga halnya, kalau nanti kita akan belajar nanti, orang yang berpuasa sunat, Isnin Khamis. Disunatkan kita berpuasa pada Isnin, hari Isnin. Disunatkan berpuasa pada hari Khamis. Ya. Aku ada qada. Jadi kalau qada tu, nak puasa sunat Isnin, puasa hari Isnin aku puasa sunat. Habis qada cari hari lain. Tak nak puasa, pasal hari Isnin disunatkan puasa kan. Jadi qada nak puasa bila? Hari Khamis lah. Bukan hari Khamis. Hari Khamis pun disunatkan puasa. Jadi qada hari Rabu. Tak. Memandangkan disunatkan puasa Isnin dan Khamis, antara puasa sunat dengan puasa qada, antara puasa sunat dengan puasa wajib. Puasa wajib lebih afdal. Berpuasalah wajib, dijadikan puasa wajib tadi pada hari Isnin. Kita dapat 2 jenis pahala. Kerana kita berpuasa wajib, qada, dan kita berada dalam keadaan puasa pada hari Isnin. Dapat 2 jenis pahala. Boleh faham tak? Kalau demikian, mereka-mereka yang kata tadi, utamakan puasa sunat ke, kita nak merge ke, itulah halnya. Saya nak puasa Isnin dan Khamis, saya nak puasa sunat ke, ni bulan Muharram ke, Rabiul Awal ke, bulan-bulan Rejab ke, bulan Syaban yang akan datanglah. Aku ada puasa qada, tapi hari Isnin dan Khamis ni nak puasa. Tanya ustaz dan ustazah yang lain. Afdalnya puasa sunat atau puasa wajib? Dia akan kata, memandangkan awak ada puasa wajiblah lebih afdal. Nak puasa sunat apa? Wajib puasa kan? Puasa wajib belum bayar lagi. Bayar qada. Betul kan? Maka samalah argumennya pada bulan Syawal. Awak ada puasa wajib. Dan kita tak tahu bagaimana usia kita. Kita disunatkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Sama seperti kita disunatkan berpuasa pada Isnin dan Khamis. Tapi kita disunatkan berpuasa Isnin pada bulan Syawal. Nescaya, lepas hari ini, tak perlu fikir-fikir, tak perlu nak rumitkan kepala, tak perlu nak pening kepala, nak mana afdal. Ada yang wajib Ramadan dengan yang sunat, utamakan yang wajib. Okey? Alhamdulillah. Dan memandangkan kita nak utamakan yang wajib, kita cuba lakukan minimum 6 hari. Ustaz, saya dah habis puasa 6 hari. Kemudian yang saya gunakan puasa qada lah Ustaz. Lepas saya puasa qada tu, saya nak kena puasa sunat 6 hari lagi tak? Ni nak dapat ganjaran puasa 6. Kalau awak tanya soalan demikian, berarti awak belum faham. Sia-sia saya bicara 20 minit yang lalu. Macam soalannya, Ustaz, saya masuk masjid, saya dah solat Qabliyah Zuhur ke. Lepas solat Qabliyah, saya nak solat Tahiyatul Masjid tak? Ini perbincangan. Sama. Awak dah solat Qabliyah tu, berarti awak dah masuk masjid, dah tertunai. Ustaz, saya masuk masjid, saya nak tunaikan solat duha. Saya dah solat duha 4 rakaat, tapi saya lupa saya belum tunaikan solat Tahiyatul Masjid. Pasal, kenapa tanya soalan ini? Pasal dulu bab ni awak ponting. Miss kelas. Dah belajar belum? Rasulullah mengatakan, idza dakhala ahadakumul masjidah fala yajlis hatta yusalli rakatain atau hatta yarka' rakatain. Aqamakal Nabi SAW. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke masjid, fala yajlis, janganlah dia duduk hatta yusalli rakatain, sehingga dia tunaikan solat 2 rakaat. Nabi tak katakan tunaikan solat Tahiyatul Masjid. Nabi katakan jangan duduk sampai tunaikan solat 2 rakaat. Nak tunaikan solat apa? Terpulanglah. Kalau kebetulan masuk masjid belum tunaikan solat duha, tunaikan solat duha. Masuk masjid belum tunaikan solat qabliyatan, tunaikan solat qabliyatan. Dah tunaikan solat qabliyatan, nak kena tunaikan Tahiyatul Masjid,
Tak perlu. Sebenarnya dalam bab ini kita dah belajar dulu. Hakikatnya tak ada solat yang dinamakan tahiyatul masjid. Sengaja aku tunaikan solat tahiyatul masjid. Cari ada tak Nabi suruh solat tahiyatul masjid? Tak ada. Yang Nabi suruh apabila masuk masjid solat 2 rakaat. Solat 2 rakaat. Nak solat apa? Solat any solat. Semua solat boleh. Semua saya dah buat Ustaz. Semua saya dah buat. Jadi nak solat apa? Solat sunat. Ini solat sunat apa? Kan Nabi kata suruh tunaikan solat sebelum duduk apabila masuk masjid. Nak solat apa? Geng-geng macam gini, okeylah kita namakan solat tahiyatul masjid lah. Solat penghormatan kepada masjid. Pasal banyak sangat tanya kan, solat tahiyatul masjid. Baiklah. Okey, terima kasih Ustaz, usolli. Macam mana niat dia Ustaz? Allahu Akbar. Jadi, kita masuk masjid dah tunaikan solat 2 rakaat, apa juga solat, alhamdulillah telah tertunai. Dah tak perlu tanya, lepas solat qabliyatan nak tunaikan solat tahiyatul masjid ke tidak. Maka soalan sedemikian sama halnya, lepas saya puasa qada 6 hari di bulan Syawal, saya nak kena puasa sunat lagi tak? Dah tertunai puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu nokta pertama. Nokta kedua, kalau kita faham antara hikmah kita digalakkan untuk terus menerus tunaikan puasa sunat selepas Ramadan tadi kan? Sebenarnya kita tak dituntut hanya berpuasa 6 hari. Puasalah. Barang siapa nak puasa 8 hari, silakan. Kita dah momentum. Lepas Ramadan, masuk Syawal, Senin puasa, Khamis puasa. Minggu kedua, Senin puasa, Khamis puasa. Minggu ketiga, Senin puasa, Khamis puasa. 6 hari dah tertunai. Ada minggu keempat, puasa juga, Senin, Khamis. Kemudian habis Syawal, minggu terakhir, Senin. Puasa juga. Terus Khamis dah masuk Dzulqa'dah, puasa. Senin, Khamis, Senin, Khamis. Itu antara hikmahnya. Kalau kita ada qada 7 hari, nak puasa qada 7 hari, silakan pada bulan Syawal. Kemudian ada balance minggu terakhir, puasa sunat. Silakan. Okey. Alhamdulillah. Ada persoalan di sini? Ustaz repeat macam saya ni bodoh sangat. Macam budak-budak. Yelah. Tapi nanti besok tanya lagi sama. Tanya, Ustaz lepas solat qabliyatan nak solat tahiyatul masjid tak? Okey. Ya? Lupalah. Tak apalah. Ini sebab tu kita saling ingat mengingatkan. Sebab tu kadang-kadang yang buat confuse ni, Ustaz dah belajar nanti kemudian pergi tempat lain pula. Nanti ada yang kata, kita dengar ceramah pula, mesti puasa sunat. Jadi ini yang buat keliru Ustaz. Macam mana kita nak puasa sunat ni sekarang? Antara qada dengan sunat, puasa qada lebih afdal. Dan kebetulan, since kita bicara pasal perkara ni, seringkali kita ditanyalah, ataupun seringkali jemaah juga bertanya dengan saya dan sebagainya. Ustaz, arwah mak saya ke arwah nenek saya dah meninggal. Saya nak kira puasa sunat, puasa yang dia nak kena qada tu. Jadi puasa yang dia nak kena qada, berapa lama yang dia dulu ketika hidup tak puasa? Tak tahulah Ustaz, yang penting saya kira sampai daripada balik lah. Ni selalulah kan kita nak play safe, daripada balik kita kira macam orang tu tak pernah puasa. Tak apalah. Kita sekarang kita kirakan untuk mereka yang dah meninggal dunia, nak kena qadakan berapa hari nak qada. Kita pernah muhasabah ke tidak? Berapa hari qada puasa yang kita tak tunaikan? Muhasabah. Saya setiap tahun puasa Ustaz 60. Okey, baik, alhamdulillah. Setiap tahun. Semenjak bila? Saya semenjak kecil mak saya biasakan, semenjak balik puasa, alhamdulillah. Masya-Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Tapi ada di antara kita, itulah dulu waktu remaja-remaja dulu, ialah tak pakai tudung, selendang pun tak pakai, main longkang lagi, lepas tu tak puasalah. Tak solat pun, tak puasa. Lepas semenjak ni, apabila usia dah menjangkau 40-an, mula solat, mula puasa. Okey, stop sekejap. Kita bincangkan case tadi orang ni. Dia mula puasa bila? Untuk mudahkan cerita, 40 tahun lah. Alhamdulillah. Insaf, mula puasa, mula solat. Alhamdulillah. Daripada
daripada balik tu sampai 40 tahun tu puasa ke tak? Kadang-kadang puasa lah, tapi kebanyakan waktu tu kan tak puasa. Ada yang puasa sembunyi-sembunyi, puasa tak betul. Okey. Jangan susahkan apabila kita dah meninggal dunia. Macam mana sekarang kita nak kira arwah nenek, arwah datuk, arwah-arwah siapa nak bayar fidyah. Jangan susahkan nanti kita pula meninggal dunia, anak kita pula nak kena kirakan untuk kita. Jadi sekarang kita buat perkiraan. Aku mula puasa dan solat 40 tahun. Contohlah kes tadi. Berarti semenjak balik tak puasa. Betul? Okey. Balik berapa tahun? Mudahkan kira, contoh 15 tahun. Jadi daripada 15 tahun, 15 hingga 25. Berapa tahun tu? 10. Daripada 25 pergi 35. 20 tahun. Daripada 35 hingga 40 tahun, 5 tahun. Berarti 25 tahun. Daripada 15, 25, 35, 40 baru insaf, 40 tahun baru puasa. Berarti 25 tahun aku tak puasa. Kalau puasa pun adalah puasa tak betul. Baik. Sekarang ni alang-alang kita nak bincangkan, buat perkiraan aku ada 25 tahun nak puasa, nak qada balik. 1 tahun berapa hari? 1 tahun 30 hari. 10 tahun 300 hari. 20 tahun 600 hari. Lagi 5 tahun 150. 600 plus 150. 750 hari nak puasa. Yang penting kita dapat the magic number. Siapa yang 25 tahun tak puasa, 750 hari. Tak mengapa. Siapa yang 10 tahun tak puasa, kiralah. Kita ambil kes tadi, teman kita ni. Taubat 40 tahun. Daripada 25 tahun, 25 tahun tak puasa, 750 hari. Kalau 750 hari itu bagaimana? Baik. Kita bincangkan kes tadi mengenai puasa 6. Selepas Ramadan 30 hari, Alhamdulillah, kita nak puasa 6. Kita jangan katakan untuk awak ni nak qada 750 hari-hari. Jangan. Memberatkan. Jangan memberatkan. Habis nak puasa Nabi Daud, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Jangan memberatkan. Especially kalau dia aktif lah, kerja dan sebagainya. Puasa bila? Isnin, Khamis. Every week, Isnin, Khamis, puasa. Isnin, Khamis, Isnin, Khamis, Isnin, Khamis. Buat catatan. 1 tahun ada lebih kurang 52 minggu. Okay? Macam mana tahu 52 minggu? Plus minus lah. Dulu saya kerja masjid, kira solat Jumaat slot. Ni nak imam siapa? Lebih kurang ada 52, 53 minggu plus minus. Kalau 1 tahun ada 52 minggu, dia Senin, Khamis, Senin, Khamis. Berapa tu? Double. Ada 105 hari. Kemudian nanti akan ada puasa sunat. Puasa sunat hari Arafah. Hari Tasu'ah. Puasa sunat. Kemudian puasa sunat hari Ashura. 10 Muharram. 10 Muharram. Plus minus. Dapat 1 bulan, 1 tahun, 110 hari. 110 hari termasuk Ramadan. Ramadan Senin Khamis kena tolak. Pasal Ramadan tu dah memang kita puasa wajib. Tak boleh qada. Jadi tolak Ramadan. 1 bulan, 1 tahun ada. Tolak Ramadan, tolak raya, tolak kadang-kala uzur ke, nak jalan ke. Tinggal 100 hari. 1 tahun 100 hari. Alhamdulillah. Senin Khamis, Senin Khamis. Habis 1 tahun jumpa Ramadan akan datang. Lebih kurang 100 hari dah habis. Masuk lagi. Kemudian ikut lagi Senin Khamis, Senin Khamis, Senin Khamis, 100 hari lagi dah habis. Masuk lagi 100 hari dah habis. Barang siapa yang 10 tahun dah hutang puasa, 3 tahun habis. Sedikit demi sedikit. Biar sedikit tetapi istiqamah. Dapat ketenangan, dapat ketakwaan, dapat kelansingan, slim, maintain. Ya? Fidyah tu lain. Okey? Lepas tu fidyah pun pernah bincangkan kan? Tanya lagi. Tapi tak apa-apa. Kita kan lupa.
Jadi maksudnya, perbincangan kita ini adalah sempena perbincangan puasa 6. Ustaz, kalau saya buat gitu, pendek kata saya tak dapat puasa sunat. Tak dapat puasa sunat, awak puasa wajib lebih afdal daripada puasa sunat. Ini hanya bab puasa. Jangan samakan dengan solat. Solat perkara lain, bab lain. Kita dah bincangkan. Boleh bincangkan sekali lagi. Tapi tentang bab puasa. Okey? Jadi kita lakukan demikian. Nescaya habis puasa 6, kalau kita kena buat budgeting lah. Kira-kira semua dulu. Berapa total yang kita nak puasa. Kita buat program, projek, persediaan menyahut panggilan ilahi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya. Baik, alhamdulillah. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah, perbincangan kita sempena puasa sunat. Puasa seterusnya. Puasa hari Arafah selain bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Bilakah hari Arafah? 9 hari bulan Zulhijjah. 9 hari bulan Zulhijjah kita disunatkan berpuasa. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Saumu yaumi Arafah yukaffiru sanatain madiyatan wa mustaqbalatan wa saumu Asyura yukaffiru sanatan madiyah." Puasa hari Arafah dapat menghapuskan dosa selama 2 tahun. Yang ini 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dan puasa hari Asyura dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. Berdasarkan hadis ini kita disunatkan berpuasa pada hari Arafah. Dari Hafsah katanya, arba'un lam yakun yada'uhunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 perkara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, siyamu Asyura, puasa hari Asyura, 10 Muharram. Dan yang kedua, wal ashr. Yang kedua adalah puasa hari Arafah. Wa thalathata ayyamin min kulli syahr, dan 3 hari pada setiap bulan. Wa raq'ataini qabla al-ghada, dan mengerjakan solat sunat sebanyak 2 rakaat sebelum subuh. Dikatakan Nabi SAW tidak pernah tinggalkan. Kalau dapat kita cuba usahakan. Perbincangan kita ini adalah puasa hari Arafah. Dari Uqbah bin Amir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Yaumu Arafah wa yaumun nahar wa ayyamut tasyriq idina." Hari Arafah dan adalah hari raya korban, dan hari tasyriq adalah hari raya kami semua. Ahlul Islam wa hiya ayyamul akal wasyurb, dan itu adalah hari raya kami, hari untuk kita bersenang-senang, makan dan minum. Nescaya jangan kita berpuasa pada hari-hari tersebut. Yakni maksudnya hari raya haji, kemudian hari tasyrik jangan kita berpuasa, tetapi kita hanya berpuasa pada hari Arafah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula, hadis berikutnya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafah bi Arafat. Kita disunatkan puasa hari Arafah untuk mereka yang tidak tunaikan haji. Bagi siapa yang tunaikan haji, Nabi melarang berpuasa pada hari Arafah. Para jemaah yang dirahmati Allah, dalam hadis yang lain disebutkan bahawasanya tidak ada satu hari yang di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya daripada api neraka. Tidak ada satu hari di mana Allah Taala membebaskan hamba-hambanya daripada api neraka lebih ramai lagi kalau dibandingkan dengan hari Arafah. Berarti hari Arafah adalah hari pembebasan daripada api neraka. Barang siapa yang menunaikan ibadah fardu haji, pada hari tersebut mereka berwukuf di Arafah.
Kerana keagungan hari tersebut, nescaya di seluruh alam ini, di mana jua mereka berada, mereka yang tunaikan haji berwukuf di hari Arafah mendapat pengampunan dosa ibarat hari mereka dilahirkan oleh ibunya, penyucian dosa, dibebaskan daripada api neraka. Keagungan hari tersebut sehingga mereka yang tidak tunaikan haji berpuasa pada hari itu mendapatkan ganjaran hari yang begitu agung. Atas dasar demikian, jangan tinggalkan puasa hari Arafah. Baik. Ini tersalah page ni. Betul? Baik. Dari Ummu Fadl katanya, annahum syakku fi saumin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Arafah. Mereka merasa ragu sama ada Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari Arafah. Di Arafah. Maka aku bertekad untuk mengirimkan susu dan baginda akhirnya meminumnya. Padahal ketika itu baginda sedang berkhutbah di hadapan umat manusia di Arafah. Nabi katakan suruh puasa Arafah. Jadi para sahabat ketika Nabi berada di Arafah, tak tahu Nabi puasa ke tidak. Jadi sengaja bawa susu, ya Rasulullah, Nabi minum. Untuk buktikan Nabi tak berpuasa pada hari Arafah kerana baginda berada di padang Arafah. Jadi mereka-mereka yang tunaikan ibadah fardu haji, maka mereka tidak disunatkan berpuasa pada hari Arafah. Selain daripada itu, di mana juga mereka berada di seluruh pelosok dunia, rebut ganjaran berpuasa pada hari Arafah. Kembali kepada persoalan. Ustaz, saya ni ada puasa Ramadan yang lalu. Atau saya ni dah mula kempen mempersiapkan diri menyahut panggilan ilahi. Yang Ustaz kata tadi, dah kirakan bajet, saya nak puasa sebanyak 242 hari. Datang hari Arafah, nak puasa sunat ke, nak puasa qada? Macam mana para jemaah? Mak Pia telefon kita, awak ni kan belajar agama, orang masjid. Saya ni nak tahu tak faham lah ni hari Arafah ni. Nak puasa sunat. Nak puasa sunat, nak puasa Arafah. Puasa sunat ke puasa qada? Mana lebih afdal? Yang kat sana, mana lebih afdal? Nak puasa sunat ke puasa qada? Awak ada qada. Tapi kan kita disuruh puasa sunat kan dalam bab ni jenis-jenis puasa sunat. Jenis-jenis hari-hari yang kita disunatkan berpuasa. Kalau kita tak ada qada dan nol, dah zero, sepanjang daripada balik sampai sekarang, semua dah qada, dah bersih, puasa sunat. Tapi kalau kita dah buat perkiraan, memang ada qada, puasa qada. Next, semua sepanjang tahun, hari-hari yang disunatkan puasa, puasa qada. Senin, Khamis, puasa qada. Kalau kita nak puasa 3 hari, Ayamul Bait, puasa qada. Kalau kita nak puasa sunat, pada hari-hari disunatkan qada, clearkan qada. Okey. Alhamdulillah. Tadi kita mula 10.25. Nescaya saya kena habis 11.25. Barang siapa yang ada urusan dah janji orang kat Jucak Kompleks, kalau nak kena gerak, silakan. Tak mengapa. Saya nak kena amanah pula, timing pula kan. Betul tak? Jadi, bear with me. Siapa yang perlu balik, tak mengapa insyaAllah. Perkara seterusnya. Jadi puasa, baik. Masalah puasa ni, puasa pada hari Arafah. Perkara jenis yang ketiga. Puasa Ashura dan sehari sebelum serta sehari sesudahnya. Okey, sebelum tu, sekejap. Hadis tadi. Saya belum kupas. Hadis yang pertama tadi mengenai puasa
Arafah, Rasulullah mengatakan, saumu yaumi Arafah yukaffiru sanatain. Barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah diampunkan dosa 2 tahun. Wa saumu Asyura yukaffiru sanata madiyah. Barang siapa berpuasa hari Asyura 10 Muharram, nanti akan kita kupaskan, diampunkan dosa 1 tahun. Kita tengok fokus puasa Arafah. Diampunkan 2 tahun. 2 tahun ni diampunkan dikira daripada mana Ustaz? Bulan pertama, tahun baru bulan apa? Muharram. Muharram bulan 1. Bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8. Ramadan bulan berapa? Bulan 9. Ramadan bulan 9, bulan 10 Syawal, bulan 11 Zulkaidah, bulan 12 Zulhijjah. Daripada Muharram sampai Zulhijjah 1 tahun. Jadi kalau dikatakan diampunkan dosa 1 tahun tu daripada mana? Adakah daripada Muharram sampai Zulhijjah atau daripada Ramadan pergi Ramadan? Jadi bagaimana? Any guess? Diampunkan 2 tahun. Jadi diampunkan 2 tahun tu dikira daripada mana? Dikira insya-Allah dari hari Arafah itu. Hari ini hari Arafah, 9 Zulhijjah. Kita berpuasa. Ya, kita berpuasa. Barang siapa berpuasa pada 9 Zulhijjah itu diampunkan 2 tahun daripada 9 Zulhijjah terus backward sampai 9 Zulhijjah tahun lalu. Kemudian 9 Zulhijjah tahun ini sampai fast forward 9 Zulhijjah akan datang diampunkan 2 tahun. Perkara yang belum lakukan telah diampunkan. Masya Allah. Dosa-dosa kecil. Tak termasuk dosa besar. Dosa besar perlu mohon pengampunan Allah. Siapa lakukan dosa besar, dia perlu bertaubat, mohon pengampunan Allah. Semoga Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa kita yang kecil maupun yang besar, yang sengaja atau tidak sengaja, yang sedar atau tidak kami sedari. Amin ya rabbal alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Baik. Jadi yang kita diampunkan dosa yang 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang sudah. Barang siapa yang tak buat dosa, berarti kadang-kadang tak buat dosa besar, dosa kecil, tak sengaja Ustaz tertengok, tak sengaja Ustaz terlupa, tak sengaja tergitu. Yang ni semua ni Allah ampunkan. Masya Allah. Masya Allah. Bukan hanya demikian. Yang 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang sudah. Masuk hari Arafah berikutnya, puasa lagi. Ni 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang sudah. Yang depan tu, puasa lagi, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang diampunkan. Ustaz, yang ni lalu ni kan yang advance kita puasa tahun yang lalu tu cover sampai tahun ini. Tahun yang depan cover lagi. Overlap. Diampunkan dosa yang telah diampunkan, dosa itu yang telah diampunkan maka diampunkan. Nak cakap apa lagi? Subhanallah. Itulah rahmat Allah. Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita yang sengaja ke tak sengaja. Diampunkan dosa. Yang lalu dan yang akan datang. Masuk tahun depan yang akan datang ni yang telah diampunkan dosa lagi. Ini tak termasuk hari Asyura, diampunkan dosa lagi. Subhanallah. Sebab tu kalau kita belajar, ingat tak? Ketika kita belajar bab solat Jumaat. Al-Jumu'ah ila Jumu'ah. Wa Ramadan ila Ramadan. Daripada Jumaat ke Jumaat. Ramadan ke Ramadan. Maka Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa apa yang di antara keduanya. Daripada Jumaat ke Jumaat, setiap orang tunaikan solat Jumaat hari ini, sampai Jumaat akan datang, diampunkan dosa in between. Plus 3 hari. 1 minggu ada 7 hari, Allah Ta'ala ampunkan dosa 10 hari. Macam mana ni? Menunjukkan rahmat Allah.
7 hari ni ada ekstra 3 hari ekstra. Duit jajan ekstra. Tak perlu pakai, dah diampunkan semua, ada balance lagi. Subhanallah. Masuk Syawal, Zulhijjah, kita puasa apa? Puasa Arafah, diampunkan 1 tahun lagi. Jadi diampunkan dosa. Kalau dia dah puasa, dia dah tunaikan solat Jumaat, diampunkan dosa antara Jumaat dengan Jumaat. Daripada Ramadan, di antara Ramadan, in between diampunkan dosa. Datang hari Arafah, diampunkan dosa. Dah tak tahu nak dibersihkan lagi. Seramik yang dah dibersihkan, terus dibersihkan sekali lagi pakai Clorox, kemudian dibersihkan sekali lagi, dah tak tahu apa lagi, dah berkilauan. Dah tak ada dosa kata kotoran, germs pun dah tak ada. Bakteria 1 dot pun dah tak ada. Kemudian lepas dibersihkan sekali lagi. Subhanallah. Begitulah halnya dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Allah Maha luas rahmatnya. Ini yang dinamakan Maha Pengampun. Maha Pengampun, kita belum minta maaf, kita belum buat, Allah dah ampunkan. Dah ampunkan, ada ekstra lagi. Just in case you are worried, ada ekstra pengampunan lagi untuk digunakan lagi. Jadilah kita seperti mempunyai sifat demikian. Maaf, kemaafan. Kita jangan jadi insan yang dah maafkan, bolehlah, saya boleh maafkan tapi sorry, saya tak boleh lupakan. Ini bahasa kita lah. Saya boleh maafkan tapi tak boleh lupakan. Macam kita ni baik sangat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dah maafkan, ya dah maafkan suami bang, tapi minggu depan ungkit lagi. Ni untuk orang perempuan yang suka ungkit-mengungkit. Perkara yang kita dah maafkan, kita lupa tahu kita dah maafkan. Tahun lalu dah maafkan, tahun depan ungkit lagi. Suami kata, ini tak salah, dulu kan kita dah saling memaafkan. Saya tak ungkit tapi awak ungkit balik. Ini yang ungkit tahun lalu. Ini belum ungkit yang 27 hari bulan September tahun 1984 kat depan kat Pasar Gilang tu. Oh, ingat lagi. Jangan jadi insan sedemikian. Yang lepas tinggalkan. Hati kita dapat ketenangan, dapat kemanisan dan kenikmatan. Kita lupakan apa yang orang buat. Kita lupakan kebaikan kita kepada orang. Kita kenang kebaikan orang kepada kita. Tak perlu nak kenang, aku pernah bantu engkau, ungkit. Jangan. Demikianlah para jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah memenangkan masa. Kita henti di sini insya-Allah. Tak sempat untuk kita bincangkan tentang puasa Ashura. Puasa Ashura, yakni puasa pada 10 hari bulan Muharram dan 9 hari bulan Muharram akan kita kupaskan pada pertemuan kita yang akan datang insya-Allah. Wallahu alam bisawab. Baik, ada soalan yang mana-mana soalan sebelum saya tutup majlis? Kalau tak ada apa-apa, sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu alam bisawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.